Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah tengok gambar ni tak? Tak pernah? Okey, tak apa. Kejap lagi aku akan cerita dekat korang siapa gadis ni yang sebenarnya. Gadis remaja tadi pernah viral satu dunia masa tu. Dia memang mendapat perhatian dari penduduk dunia, tapi sayangnya tak ada siapa yang boleh tolong dia masa tu. Even masa tu, pihak media just fokus dekat dia, tapi kerajaan negara dia tak ambil apa-apa tindakan. Akhirnya remaja tadi telah meninggal dalam satu kejadian bencana yang sangat menyedihkan. Dia viral dulu pun disebabkan dia ni tersepit di antara runtuhan bangunan. Tapi itulah ending dia memang menyedihkan. Sebabnya budak tadi memang tak dapat diselamatkan dan gambar tu juga telah terkenal sampailah ke hari ini. Masa tu semua orang berharap dan mendoakan yang dia akan selamat. Tapi takdir menidakkan. So without wasting any time, let's get started. Amero di Colombia telah dilanda satu bencana alam yang paling teruk, iaitu terjadinya letusan gunung berapi pada 13 November pada tahun 1985. Letusan tadi terjadi berhampiran dengan bandar Amero dan letusan tadi telah direkodkan sebagai bencana yang paling teruk pada abad ke-20. Gunung berapi Nevado de Ruiz telah meletus sebanyak 3 kali menyebabkan dia punya lava tu telah merentasi pekan dorang. Kali terakhir gunung tadi tu meletus sekitar tahun 1845, iaitu 140 tahun yang lepas. That's why letupan pada kali ni tak ada siapa sangka akan terjadi seteruk ni. Dan pihak meteorologi pun tak sempat nak keluarkan amaran buat kali terakhir untuk penduduk kat sana. Kejadian tu terjadi sekelip mata je. Sebabnya pada hari kejadian tu hujan memang sangat-sangat lebat dan kebanyakan kawasan telah blackout. Awal tu gunung tadi memang dah bagi hint yang dia akan meletus, contohnya macam keluar asap hitam daripada kawasan pegunungan. Tapi diorang dinasihatkan supaya tak bimbang dan semua dalam keadaan terkawal. Pada pukul 9 malam, gunung tadi tu akhirnya meletus dan mengeluarkan lava yang sangat-sangat panas. Disebabkan kejadian tu, sebanyak 77% penduduk Amero ataupun sekitar 22,000 penduduk telah meninggal disebabkan kejadian tadi. Dan salah seorangnya adalah Omaira Sanchez, seorang gadis yang berusia 13 tahun, iaitu gambar yang aku tunjuk tadi. Pada malam tu Omaira ada dekat rumah dengan family dia. Tapi diorang masa tu memang dah panik sebab kedengaran bunyi batu arang yang jatuh ke atas atap rumah diorang. Diorang juga dapat dengar bunyi lava yang makin dekat dengan rumah diorang. Dan sekelip mata semuanya musnah, termasuklah rumah Omaira. Ayah dan makcik dia meninggal, manakala Omaira pula terselamat. Tapi masa tu dia tersekat di antara batu-batuan konkrit. Mak dia pula bernasib baik, memang mak dia tak ada dekat rumah masa tu sebabnya outstation. Tanah yang subur dan bangunan-bangunan yang ada dekat situ semuanya musnah. Manakala hujan baru pula tak henti-henti turun dan membakar apa je yang ada dekat tanah. Gunung berapi tadi sebenarnya dilitupi dengan salji. Bila dah meletus, lava pun mengalir, salji tadi tu pun cair dan menyebabkan terjadinya banjir lumpur. Kelajuan lava dan juga banjir tadi dikatakan bergerak selaju 6 meter sesaat. Selepas kejadian tu, Colombia telah menjadi perhatian satu dunia. Ramai pasukan penyelamat telah dihantar ke sana untuk mencari mangsa-mangsa yang masih hidup. Mangsa-mangsa yang masih selamat, kebanyakan diorang ni telah mengalami lecur ataupun melepuh satu badan. Keadaan diorang memang serius dan agak kritikal. Manakala mayat-mayat pula bergelimpangan di merata-rata tempat. Kebanyakan mangsa-mangsa yang dijumpai terkambus dalam lumpur. Mayat-mayat diorang ni juga dijumpai ada yang tak cukup sifat, memang ngeri sangat. Operasi menyelamat susah untuk dibuat secara besar-besaran sebabnya lokasi Amero ni agak terpencil. Lepas tu keadaan tanah pun masih lagi berlumpur. Jadi usaha diorang ni tersekat dan diorang boleh tolong apa yang termampu je. Selain tu, jentera berat pun tak boleh nak masuk dekat sana untuk angkat konkrit-konkrrit yang berat. So, diorang cari mangsa dan tolong mangsa-mangsa ni dengan cara manual lah. Kesan menggunakan anjing dan angkat pun pakai tangan. Diorang cari mangsa-mangsa tadi berpandukan suara menangis dan bunyi ketukan je. Beberapa mangsa dijumpai hidup dan diorang ni terkandas di bawah bangunan. Salah seorangnya adalah Omaira yang masih tersepit di celahan batu konkrit. Separuh badan dia telah terbenam start dari pinggang sampailah ke bawah. Pasukan penyelamat cuba tarik dia keluar tapi tak boleh sebab kaki dia tersepit. Setiap kali diorang tarik dia naik, makin banyak takungan air yang naik dekat situ. Yang sedihnya ada juga beberapa runtuhan batu konkrit ni yang semakin menghimpit Omaira. So diorang terpaksa stop tarik dia, kalau tak dia akan mati lemas. Untuk beberapa jam awal, pasukan penyelamat memang tak boleh buat apa-apa. Diorang just bagi tube tayar dekat dia supaya dia boleh terapung. Mak dia pun ada dekat situ untuk menemani anak dia yang tengah tersepit. Pasukan penyelam try untuk turun ke dasar untuk tengok keadaan kaki dia. So start dari lutut sampailah ke buku lali. Kaki dia terkepit antara pintu dan juga dinding. Bawah tapak kaki dia pula ada mayat makcik dia yang Omaira jadikan
sebagai alas untuk dia pijak. Fikir, so diorang pun decide, okay, kita mungkin kena potong kaki Umairah ni. Tapi tetap jugalah diorang ni tak boleh nak potong kaki dia sebab diorang ni tak cukup peralatan dan ubat yang mencukupi. So diorang pun tak boleh nak buat apa-apa juga masa tu. Diorang memang dah mati akal sebenarnya. Dan akhirnya diorang terpaksa biarkan Umairah macam tu sampailah pasukan penyelamat yang mempunyai alatan secukupnya untuk datang tolong Umairah. Ramai yang teman Umairah dekat situ termasuklah penduduk tempatan yang telah selamat. Diorang cuba untuk happykan dia dengan menyanyi. So bila diorang menyanyi, diorang pun ajaklah Umairah tu untuk nyanyi sama-sama bagi mengatasi ataupun menghilangkan rasa takut dia. Tapi kalau Umairah tu menangis, diorang pun akan ikut sama menangis dengan Umairah. Ya Allah, aku rasa sedihnya. Aku tak boleh bayang tu perasaan dia, perasaan mak dia dan just tengok anak dia. Dan akhirnya okay, kita teruskan. Selepas 36 jam, pihak media dari seluruh dunia telah pun memenuhi kawasan kejadian. Diorang datang untuk melaporkan berita terkini tentang keadaan dekat sana. Selain itu, diorang juga melaporkan tentang keadaan Umairah yang telah terperangkap di dalam air. Jadi masa tu penduduk dunia memang bagi perhatian sepenuhnya kepada Umairah. Masuk hari ketiga, masih lagi tak ada bantuan yang datang. Masa ni Umairah dah start halusinasi. Dia kata yang dia ni dah lewat nak ke sekolah dan dia ada exam mat masa tu. Dan pada masa ni jugalah mata dia dah mula jadi hitam pekat dan dia punya mata warna putih tu pula dah jadi warna merah. Lepas tu muka dia pun dah start bengkak dan juga tangan dia dah mula pucat. Umairah juga ada minta orang ramai untuk tinggalkan dia sebabnya dia nak berehat. Bila pasukan keselamatan datang dekat situ, diorang still juga tak dapat buat apa-apa. Diorang kata kalau kaki dia kena potong, kemungkinan besar dia ni akan dapat infection kuman. Jadi diorang pun bersepakat kononnya diorang ni ada dasar kemanusiaan lah. So pilihan diorang adalah membiarkan Umairah mati dengan tenang. Sebab bagi diorang tu adalah pilihan yang terbaik diorang ada. Daripada diorang terpaksa potong kaki dia, lepas tu dia menderita di kemudian hari. Ada seorang fotografer dari Perancis telah mengambil gambar ni, iaitu gambar semasa Umairah yang semakin lemah. Gambar ni akhirnya telah memenangi anugerah gambar yang terbaik pada tahun 1986. Dan gambar ni juga telah famous sampai dah sekarang ni. Setelah 60 jam Umairah ni terperangkap, akhirnya Umairah telah meninggal pada 16 November pada tahun 1985 sekitar pada pukul 10.05 pagi. Jadi dia meninggal disebabkan tisu badan dia dah rosak dan juga disebabkan hipotermia sebab terlalu lama berendam dalam air. Pemergian Umairah telah menyebabkan ramai yang petikai tentang pentadbiran Colombia yang lambat untuk take action. Kalau diorang ni cepat take action ataupun bertindak, Umairah mungkin berjaya diselamatkan. So dia tak perlu mati secara perlahan dan menyeksakan. So selepas dari kejadian ni, Ameiro telah ditutup buat selama-lamanya. Mangsa-mangsa yang masih selamat pula telah dipindahkan ke kota-kota yang berdekatan. So kawasan Armero sekarang ni telah menjadi pekan berhantu yang dipenuhi dengan kisah-kisah menyedihkan. Gunung berapi tadi tu pula dilaporkan masih lagi aktif. So kemungkinan besar gunung tadi boleh meletus dan kejadian ngeri tadi boleh berulang sekali lagi. Aku tak tahulah, aku tengok je gambar tu kan, aku rasa sedih sangat. Sebabnya sekeping gambar tu je dah boleh describe penderitaan dia sehinggalah nyawa dia telah diragut secara perlahan-lahan. Kalau korang dekat tempat mak dia kan, adakah korang biarkan anak korang meninggal perlahan ataupun korang cuba juga untuk selamatkan dia, even kaki dia kena potong pun tak apalah asalkan dia selamat. Tapi sebenarnya ni adalah satu keputusan yang agak berat juga. Aku rasa mak dia pun terpaksa terima, terpaksa ikhlas yang anak dia terpaksa dia biarkan dekat situ sampai mati. Dan dia pun terpaksa melihat sesuatu kejadian yang membuatkan dia takkan lupa sepanjang hayat dia, yang mana dia kehilangan orang yang dia sayang dalam situasi yang dia sendiri pun tak boleh nak selamatkan anak dia. Serius, benda ni memang menyedihkan. Alright guys, itu sajalah perkongsian aku tentang seorang gadis yang bernama Umairah Sanchez yang gagal diselamatkan disebabkan pihak atasan lambat take action untuk menyelamat mangsa-mangsa yang masih hidup. Dan aku harap korang suka dengan perkongsian aku pada kali ni. Yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe, turn on notification, at least korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.